Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB Nizam Malik page. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Hari ni 5 Jun 2020. Hari ni hari Jumaat. Okay, dan malam ni saya berlangsung secara live bersama dengan anda. Anda sedang menonton saya secara live. Okay, dah lama sebenarnya saya tak live di Nizam Malik page pada waktu malam, especially dalam tempoh PKP, dalam tempoh bulan Ramadan sebelum ni. Okay, dan sebelum ni kalau saya live malam, kita punya sesi adalah Pillow Talk with Nizam Malik. Okay, dah lama dah saya tak kendalikan sesi tersebut, maka malam ni saya ada masa kelapangan sedikit. Sebenarnya tak adalah kelapangan sangat, tetapi saya melapangkan diri saya. Okay, khas untuk anda semua follower saya di FB Nizam Malik page. Okay, dan semoga malam ni kita dapat borak-borak, okay, kita dapat berkongsi-kongsi sedikit ilmu dan pengalaman, okay, dan juga saya dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Okay, alright, so apa khabar anda semua? Selamat malam. Kalau anda tidak ada apa-apa urusan malam ni malam Sabtu ni, okay, Jumaat malam Sabtu ni, kalau tak ada apa-apa urusan, anda boleh join sesi live video ini, boleh berinteraksi dengan saya. Dan apa yang bestnya, malam ni saya nak kongsikan dengan anda 3 perkara. Okey, 3 perkara bagaimana caranya anda boleh jadi orang yang lebih berjaya seperti orang yang anda lihat di luar sana. Anda mungkin ada kawan-kawan yang anda tengok mereka lebih berjaya daripada anda. Mungkin anda ada idola, okey, anda tengok dia tu sangat-sangat berjaya, dan anda melihat balik kepada diri anda rasa anda macam biasa-biasa, anda tidak ada pencapaian yang luar biasa, dan jauh di sudut hati anda ada juga perasaan ingin juga berjaya, jadi orang yang lebih berjaya, orang yang lebih ke hadapan, orang yang lebih lapang dari segi kewangan, tetapi anda tidak tahu caranya macam mana. So malam ni saya nak kongsi dengan anda 3 tips macam mana nak jadi orang yang lebih berjaya, nak capai tahap kewangan yang lebih baik. Okey, dan pastinya yang tips yang ketiga ni, kalau anda miss, anda akan sangat-sangat rugi. Okay, so tips 3 tips 3 ni memang power, tetapi yang tips yang ketiga ni yang saya nak anda dengar, okay, yang mungkin akan jadi game changer anda untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Okay, so bagi saya tahun 2020 ni dah separuh tahun dah berakhir. For sure, kita sekarang bulan Jun. Okay, masa berlalu terlalu cepat. Anda realize ataupun tidak, bulan 2, bulan Februari, bulan Mac, bulan April berlalu macam tu sahaja. Bulan Mei berlalu macam tu sahaja. Sekelip mata kita dah menghabiskan beberapa bulan dalam tahun 2020, dan it's going to be a fast moving year tahun ni. Okay, dan for sure bila masa berlalu ni, kita tidak akan dapat balik masa kita. Alright, dan bila masa berlalu ni, umur kita juga semakin meningkat. Okay, semakin bertambah umur kita. Okay, dan itulah yang terjadi apabila sekarang ni kita berada dalam tempoh tahun, dekad yang baru, tahun 2020. Banyak perkara yang berubah. Okay, jadi semuanya berlaku terlalu pantas, dan kalau kita tidak bergerak terlalu pantas ataupun kita tidak seiring, maka kita akan struggle seorang-seorang basically. Okay, so hari ni, malam ni, saya nak share dengan anda berkaitan dengan topik macam mana nak jadi orang yang lebih berjaya, dan nak cerita tentang macam mana nak jadi orang yang lebih berjaya ni. Sebelum saya sampai ke level sekarang saya ni, bukanlah nak kata saya ni berjaya sangat, saya ni biasa juga, tak adalah hebat sangat, biasa, saya orang biasa sama macam anda. Tetapi saya boleh katakan kehidupan saya banyak berubah daripada mungkin sejak tahun mungkin 5 ke 6 tahun yang lepas, mungkin dalam 10 tahun yang lepas. Sangat berbeza kehidupan saya berbanding 10 tahun yang lepas. Okay, jadi ada perkara yang berlaku dalam hidup saya yang saya nak share dengan anda dalam bentuk yang lebih menginspirasikan, supaya anda juga rasa yang anda boleh jadi seseorang yang lebih berjaya dalam kehidupan anda. Okay, so malam ni saya nak give all out untuk anda. Saya nak bagi yang terbaik kepada anda. Dan sebenarnya saya selalu nak cerita pasal benda-benda macam ni, tentang inspirasi, tentang macam mana nak jadi orang yang lebih berjaya, macam mana nak improve diri kita. Tetapi disebabkan saya ni selalu sibuk dengan review saham pada waktu pagi, pukul 9 pagi, dan kita ada agenda setiap kali saya run sesi review saham. Kita kena tengok indeks Bursa Malaysia, kita nak tengok top active counter, dan kemudian kita nak kena review 3 counter saham. Dan saya
berkejaran dengan masa. Dalam tempoh sejam tu saya nak completekan semua. Jadi saya tak sempat nak cerita banyak sangat dengan anda, nak share dengan anda tentang inspirasi kejayaan. Jadi insyaAllah malam ni dalam sesi Pillow Talk with Nizam Malik ni, saya akan cubalah untuk share dengan anda sebanyak mungkin yang boleh. Dan sesi Pillow Talk with Nizam Malik ni saya tak dapat nak buat setiap malam, sebab saya just realise that malam adalah waktu yang saya kena spend masa lebih banyak dengan keluarga saya. Okay, dan saya kena luangkan masa dengan family saya, dengan anak-anak saya, dengan wife saya. Okay, jadi saya mungkin tidak dapat nak live setiap malam dengan anda. Okay, jadi sekiranya saya live untuk Pillow Talk with Nizam Malik, kalau saya ada masa, saya ke lapangan, saya akan buat live. Saya harap anda tidak ketinggalan untuk berada dalam sesi live macam ni. Sebab for sure setiap kali saya live, saya tidak akan cakap kosong. Pasti ada benda yang saya nak sampaikan kepada anda. Dan sekiranya anda dengar betul-betul dan anda implement apa yang saya sampaikan, is going to be a game changer. Okay, dia akan mengubah kehidupan anda. Seperti mana apa yang saya sharekan kepada anda ni adalah sesuatu yang dah telah mengubah hidup saya juga. Okay, macam saya nak cakap cerita saya dulu adalah orang biasa, tuan-tuan dan puan-puan semua, anda semua sama je. Saya adalah orang biasa, saya tidak dilahirkan dengan super power. Saya tidaklah seorang yang hebat mana bila saya dilahirkan dulu. Okey, saya sekarang umur 33 tahun. Saya dilahirkan dalam keadaan yang biasa. Okey, dan saya juga melalui tempoh waktu yang sama macam orang di luar sana. Okey, pergi sekolah, pergi belajar. Okay, lepas habis sekolah pergi ke kolej matrikulasi, kemudian sambung dekat bidang perubatan, farmasi, okay, di peringkat kolej, okay, universiti. Okay, dan saya kemudian lepas habis belajar, saya masuk ke bidang pekerjaan. Saya bekerja sebagai seorang pegawai farmasi, okay, pada tahun 2011-2012, masa tu saya bermula. So saya juga ada mindset seorang pekerja sebenarnya. Okey, jadi saya orang biasa. Saya orang biasanya dulu. Okey, setiap bulan menunggu gaji masuk. Okey, dan lalui kehidupan seperti biasa. Cumanya kelebihan saya adalah saya dapat guidance tentang kewangan sejak saya bermula saya kerja makan gaji tu. Okey, saya dah ada mentor yang guide saya tentang kewangan. Okey, dan just nak share dengan anda satu perkara yang banyak kalau anda tengok orang yang berjaya, ada satu buku yang mereka baca, okey, yang menyebabkan kehidupan mereka berubah. Nak tahu tak apa? Okey, so saya nak share dengan anda satu buku. Okey, alright. So bukunya adalah Rich Dad Poor Dad. Okey, Rich Dad Poor Dad adalah buku yang dibaca oleh kebanyakan orang Melayu, muda Melayu yang berjaya dalam kehidupan mereka. Mereka baca buku ni. Okey, dan buku ni dia ada banyak versi. Okey, yang paling popular adalah Rich Dad Poor Dad. Okey, ditulis oleh penulis buku Robert T. Kiyosaki. Okey, so buku ni adalah yang kebanyakannya dia game changer kepada ramai orang di luar sana, yang jadi inspirasi kepada ramai, especially young men di Malaysia, untuk go for multiple sources of income, go for business online dan sebagainya. Kebanyakannya baca buku ni. Okay, so yang saya ada dengan saya sekarang ni adalah Retire Young, Retire Rich. Okay, dia adalah lebih kepada investment, macam mana nak buat investment, macam mana nak bersara awal. Okay, so ni antara buku yang saya baca. So kalau anda tengok buku ni tebal. Okay, dan buku ni harga RM33. Sama macam umur saya, 33 tahun. Okay, RM33. Okay, dan buku ni berbalut ya. Berbalut. Saya kalau baca buku memang saya akan balut. Okey, balut cantik-cantik. Okey, dan saya akan jaga buku saya lah. Okey, so buku ni antara buku yang memberi impact kepada saya juga. Pada tahun 2011-2012 saya banyak membaca buku-buku macam ni, selain daripada buku kewangan yang lain tentang pelaburan hartanah, tentang pelaburan saham, tentang kewangan. Semuanya kebanyakannya adalah berpunca daripada buku ni. So saya nak, kalau anda berminat nak berjaya juga dari segi kewangan, anda cuba dapatkan buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Dan kalau anda tengok dekat sini dia ada tulis edisi bahasa Melayu. Okay, ramai orang dia kata buku-buku macam ni dia tak faham nak baca sebab dia bahasa Inggeris. Okay, tetapi buku ni ada edisi bahasa Melayu. Okey, yang ditulis, yang dialih bahasa oleh syarikat PTS ni. Okey, so kita boleh baca dengan bahasa yang mudah difahami sebab bahasa Melayu. So saya pun baca buku dalam bahasa Melayu je. Tak adalah saya baca buku bahasa Inggeris banyak-banyak sangat. Okey, sebenarnya
bahasa Melayu pun senang kita faham, senang kita implement. Itulah dia punya perkara yang sepatutnya kita fokuskan. Ramai orang baca buku bahasa Inggeris macam hebat, tetapi tak faham apa yang dibaca dan tidak boleh implement apa yang dibaca. Okay, so saya fokus kepada result. Jadi saya baca buku bahasa Melayu je sebab saya nak faham betul-betul apa yang ditulis dan apa yang saya kena buat. So sebab tu saya cari buku yang bahasa Melayu macam ni. Okay, dan anda boleh sekarang senang, anda tak perlu pergi ke kedai buku, anda boleh order online, MPH online ada. Search for buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. So dia mengajar banyak tentang kewangan, okay, macam mana nak jadi lebih berjaya. Okay, so ni salah satu perkara yang saya share di awal sesi live saya pada malam ini. Okay, so far okay tak? Okay tak perkongsian saya? Okay, alright, so malam ni saya nak share dengan anda lagi macam mana saya orang biasa, sama macam anda, sama macam orang lain di luar sana, macam mana boleh start berubah kehidupan, macam mana ada pendapatan yang lebih lagi. For sure ada banyak tips, cuma malam ni saya nak ringkaskan kepada 3 tips yang utama. Okay, dan InsyaAllah dengan 3 tips ni anda boleh bermula langkah anda. Okay, sebab belajar banyak benda tapi tak buat, susah. Sebab tu biasanya kita fokus kepada 3 benda. Okay, dan insyaAllah saya akan go through dengan anda malam ini. Okay, so kalau anda sedang menonton secara live dan anda nak tahu macam mana anda boleh jadi orang yang berjaya juga, sila bantu saya untuk klik button like banyak-banyak. Macam biasa kita nak klik button share. Okay, share ke 5 ke 10 group yang anda join. Okay, dan kalau kita dapat 200 views malam ni, saya share sampai habis konten saya malam ni dan saya akan bagi lagi banyak. Okay, so saya nak anda share. Okay, malam ni saya tak ada apa-apa nak jual kepada anda, so just nak share, complete share. Alright, dan insyaAllah apa yang saya nak share dengan anda ni adalah proven, sebab apa yang saya share adalah benda yang saya buat. Dan kadang-kadang saya tengok orang yang berjaya, yang lebih berjaya daripada saya, dia ada benda-benda ni, ada 3 benda ni. Dan for sure anda kena tahu kalau anda nak berjaya juga. Okay, alright, so sementara nak tunggu anda klik button share ke 5 ke 10 group yang anda join. So saya nak makan sekejap. Malam ni saya ada makanan di hadapan saya, disponsor oleh wife saya. Dia ada sediakan saya kek puding malam ni. Jadi sambil saya live, saya nak makan. Kita borak-borak santai sahaja. Okay, dan kalau anda ada makanan pun depan anda, anda pun boleh makan sambil tonton live saya. Okay, so very santai sesi live kita pada malam ni. Okay, alright. So kalau anda okay, dengar suara saya dengan jelas, line kita, internet okay, semua everything okay, sila klik banyak-banyak dan komen dan share. Terima kasih kepada yang dah dan share. Ozi Adam, siapa tu, Jari 5 dan Kartamin Abdul Karim. Mantap tuan, terima kasih. Saya makan dulu, bismillah. Sedap. Okay, Yayaan is watching. Okay, everything okay. Okay, terima kasih kepada yang dah share. Okay, terima kasih banyak. Kalau boleh kita dapatkan 200 views lah. Saya kalau dah dapat 200 views, saya rasa seronok sikit. Sebab dulu saya selalu tengok saya punya live ni, adalah dalam 19 orang tengok, adalah dalam 13 orang tengok. Tapi sekarang dah start cecah 150 views, 200 views. Rasa seronok sikit. Rasa seronok sebab saya rasa saya dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Jadi jangan kita buang masa. Okay, kalau anda dah ready, so jom kita teruskan 3 perkara yang akan mengubah hidup anda pada tahun 2020. Sekiranya anda start implement apa yang saya nak share dengan anda, lebih tepat lagi apabila anda ubah mengikut apa yang saya sharekan dengan anda malam ni. Okay, alright. So jom kita teruskan. Okay, so yang pertama, nombor 1, ada 3 benda yang saya nak share. Nombor 3 yang paling penting. Okay, semua penting, tapi yang ketiga ni saya nak anda dengar. Jadi anda jangan ke mana-mana, jangan miss the session. Kita akan habis bila-bila masa saja sesi live ni. Okay, dan saya tak nak cakap panjang lebar. Okay, kita nak direct to the point dan insyaAllah anda dapat the best benefit. Okay, alright. So yang pertama, apa yang membezakan orang yang berjaya dan kurang berjaya, okay, ataupun orang yang berjaya yang sangat luar biasa ataupun dengan berjaya sedikit sahaja dalam apa sahaja bidang, dalam pelajaran, dalam pendidikan, dalam sports, dalam kewangan, dalam pelaburan saham. Okay, nombor 1 yang akan membezakan result kita adalah mindset. Nombor 1 adalah mindset. Okay, so mindset ni, kita kena tengok mindset kita ni besar ataupun kecil.
Okay, so kalau anda nak berjaya, anda kena ada mindset yang besar. Okay, mindset yang besar. Okay, macam mana nak cakap tentang mindset yang besar ni adalah anda sentiasa fikirkan result yang lebih luar biasa, lebih besar lagi. Okay, masalah ramai orang adalah dia punya mindset dia kecil. Dulu saya pun mindset kecil. Saya rasa macam macam mana kita nak buat pendapatan lebih? Boleh ke aku buat 5 angka, buat 6 angka, buat 7 angka? Boleh ke? Kita macam ada question diri kita sebab mindset kita kecil. Okay, kita rasa macam kita ni layak buat income RM1,000, RM2,000 je. Okay, so kalau kita buat lebih, kita rasa macam kita ni tak layak. Okay, dan benda tu adalah tak mungkin. Okay, sebab kita mindset kita kecil. So kalau anda nak berjaya, okay, nak jadi orang yang lebih berjaya, nak capai result yang lebih luar biasa, especially tentang saham, okay, anda kena besarkan mindset anda. Okay, besarkan mindset anda. Start besarkan mindset anda. Okay, so saya nak share tentang mindset ni. Okay, dia, minda kita ni, apa yang saya belajar daripada mentor saya juga adalah, minda kita ni, dia macam getah. Tahu getah? Getah, saya tak ada getah pula kat sini. Saya ada, ni getah. Getah ni, ni saya punya gelang lah, gelang kristal saya. Okey, tapi bayangkan dia macam getah. Getah, kalau ada getah lagi bagus. Kalau anda ada getah lagi bagus. Okey, saya ada getah. Kejap saya ada getah walaupun kotor sikit ni. Tapi boleh lah getah ni okay, right. So kita ada getah kat sini. Dia sama macam mindset kita. Mindset kita umpama getah. Okey, so getah ni dia ada dia punya panjang dia. Okey, dia punya panjang diameter ke apa benda ni, dia punya panjang dia ada jarak dia. Okey, so getah ni kalau kita start tarik dia, okey, dia akan jadi panjang macam ni. Kita tarik, kita stretch. Perkataan dia adalah kita stretch getah ni. Okey, dia akan start jadi memanjang. Okey, dan bila kita lepaskan balik, okey, sebenarnya dia punya bentuk asal ni dah berubah sebenarnya. Dia tidak bulat seperti sebelum ni. Dia akan start memanjang sebenarnya. Bila kita start stretch melebihi daripada kapasiti biasa dia, dia akan start stretch panjang macam tu. Okay, dan dia akan berubah saiz dia. Kalau especially kita buat banyak kali. Mula-mula buat tak jadi apa-apa. Tapi bila dah banyak kali kita stretch, jangan sampai dia putus. Tapi stretch sampai satu paras di mana dia akan berubah dia punya bentuk dia. Dia akan jadi lebih menggelebih, kita sebut. Menggelebih, dia jadi lebih besar. So, getah ni dia sama macam minda kita. Okay, right, kita dah sampai 200 views. Terima kasih kepada anda yang klik button share dan bersama dengan saya. Okay, kita dah ada 204 views. So, saya nak explain tentang minda kita, mindset kita ni, dia ibarat getah. So, bila dia start besar, okay, dia start expanded, dia akan stay expanded. Dia kalau dibalik semula, dia akan still lebih besar daripada sebelum ni. Okay, jadi apa yang kita nak buat dengan minda kita adalah kita nak expand dia. Kita nak stretch minda kita. Okay, kalau kita tak stretch minda kita, dia akan stay dekat satu tempat yang kecil. Okay, dia akan stay kecil. Mindset kita kecil dan maka result kita pun kecil. Okay, so macam mana caranya kita nak stretch mindset kita adalah kita kena ada circle kawan-kawan yang membakar kita. Okay, circle inspirasi yang membakar kita, yang orang yang lebih berjaya dengan kita. Okay, sebab tu kalau anda nak ada mindset yang besar, dia tak mungkin anda buat kalau anda seorang diri. Okay, so bukan kita maksudnya kita tak boleh berjaya kalau kita seorang. Kita boleh berjaya kalau kita seorang. Tetapi apabila anda ada orang lain bakar anda, maka mindset anda akan expand dengan lebih cepat lagi. Okay, nak bagi contoh senang. Okay, katakan anda ada kawan, ramai kawan. Okay, dan semua orang pakai kereta Proton Wira, contoh Proton Wira ataupun Pro 2 Myvi. Semua kawan-kawan anda pakai Pro 2 Myvi. Okay, tiba-tiba ada seorang dia pakai kereta Honda Civic, contoh Honda Civic yang harga 130,000 punya. Okay, so dan anda rapat dengan dia. Okay, maka lama-lama anda follow dia, naik kereta dia, kereta Honda Civic kan. Okay, lama-lama anda pun rasa macam nak juga Honda Civic. Okay, sebelum ni anda pakai kereta biasa je, kereta Wira ataupun kereta Saga, kereta Myvi, biasa, kereta biasa. Tapi bila anda start pakai kereta yang lebih besar, follow kawan-kawan anda yang start pakai kereta yang besar ni, anda pun dah start terbiasa, tersuka, ternak, okay? Ternak tak sengaja nak, okay, menyebabkan anda punya minda start expand. Okay, apatah lagi kawan anda cakap, pakailah kereta Honda ni lagi best, lagi selesa, lagi besar, lagi padu, lagi laju,
So mula-mula anda tak akan rasa apa-apa, tetapi bila anda dah lama-lama, okay, dah berada dalam circle yang macam tu, lama kelamaan anda juga akan terima benda tu. Okay, anda terima benda tu, okay, dan anda akan start expanded. Okay, minda anda akan start terima. Dulu anda tak rasa anda boleh drive ataupun beli kereta Honda, contoh Honda Civic, tak boleh terima. Tapi disebabkan anda dah berada dalam circle kawan-kawan anda yang okay, seorang pakai Civic, seorang lagi pakai Civic, seorang lagi pakai Civic, seorang pakai Civic, anda pun rasa nak pakai Civic. Okay, dan anda rasa macam kalau pakai Myvi ke, pakai Saga ke, tak boleh belah, orang cakap. So anda start expand the mindset, dan anda punya minda akan cari jalan macam mana nak dapatkan Honda Civic tu, macam mana nak buat. This adalah perkara yang akan berlaku apabila anda start stretch your mindset. Okay, ingat, minda kita macam getah. Okay, so kita start stretch, dia akan start membesar. Tetapi kalau kita tak buat apa-apa dengan minda kita, kita tak stretch dia, kita tak cabar dia, kita tak challenge dia, maka dia akan jadi biasa-biasa saja. Okay, so apa yang saya buat pada tahun 2012, 2013, 2014, apa yang terjadi kepada saya adalah saya start pergi cari kawan-kawan yang lebih berjaya daripada saya. Okay, saya start ada mentor yang lebih berjaya daripada saya. Okay, so apa yang nak jadi pada saya, nak ceritanya kepada anda. Dulu saya kerja sebagai seorang pegawai farmasi. So kawan saya kebanyakannya pharmacist, kebanyakannya doktor, nurses ataupun pekerja di hospital. Okay, itu kita punya circle. Okay, tetapi saya memilih, bila saya start baca buku macam Rich Dad Poor Dad, okay, saya banyak baca buku tentang kewangan. Okay, saya start bercari kawan yang sama minat saya dengan tentang kewangan tu. Okay, sebab kawan-kawan saya yang dekat hospital, bila cakap tentang kewangan, diorang tak selesa, diorang tak sama minat. Okay, diorang tak cakap banyak tentang kewangan, tak sangat. Okay, tentang pelaburan hartanah masa tu, okay, tak sangat. Jadi saya kena cari kawan-kawan yang sama minat. Jadi bila saya jumpa kawan yang sama minat, dia jadi banyak bercakap, bercerita, dan dia expand saya punya mindset. Okay, semakin besar, semakin positif kepada apa yang saya nak. Okay, dan kemudian saya start attend seminar, jumpa orang yang lagi berjaya, jumpa dengan speaker yang lagi berjaya pada saya, jutawan. Okay, saya ingat lagi saya jumpa pada tahun 2014, saya jumpa dengan Azizi Ali. Okay, saya masuk kolej jutawan. Okay, untuk dengar daripada jutawan sendiri, apakah yang boleh dilakukan untuk jadi lebih berjaya. Okay, so bila kita dapat inspirasi daripada orang yang lebih berjaya, kita punya mindset ni expand terus. Okay, dan yang bestnya, Azizi Ali dalam dia punya kolej jutawan yang saya pergi satu hari punya program, dia punya key point dia adalah suruh kita buat pay yourself first. Dia kata pergi kelas Azizi Ali, belajar apa so sexy about what is so sexy about Azizi Ali, yang dia nak ajar tentang kewangan, konon nak jadi jutawan. Dia kata balik beritahu orang Azizi Ali ajar tentang pay yourself first. Okay, dan it's really true. Saya start balik dan start buat pay yourself first tahun 2014. Dia sangat-sangat mengubah kehidupan saya, di mana bila kita buat savings secara agresif, kita ada orang kata strength, kekuatan berbanding orang lain ketika peluang tu datang. Masa peluang datang, kita boleh rembat peluang tu sebab kita ada savings. Orang yang tak buat savings, dia tak boleh nak rembat peluang walaupun peluang tu datang. Okay, so bila saya belajar daripada mentor saya, benda-benda yang macam tu saya buat, saya start expanded, dan dalam masa yang sama saya menyediakan diri saya untuk merembat peluang-peluang yang ada. So itu yang berlaku pada tahun 2014 especially. Life saya banyak berubah pada tahun 2014 daripada mindset biasa, mindset seorang pekerja, mindset makan gaji, kepada mindset membina pendapatan, multiple sources of income. Okay, so mindset ni adalah kunci dia. Okay, so saya tengok kalau ada orang lagi berjaya daripada saya, okay, kalau saya ada 1 kereta, 2 kereta, orang lain ada sampai 3, 4 kereta yang mewah, basically dia ada mindset yang lebih besar daripada saya. Okay, dan saya suka berkawan dengan dia supaya saya pun ada mindset yang besar macam dia. So satu tips yang saya nak bagi kepada anda, especially kita orang Melayu, kalau ada orang yang lebih berjaya daripada kita, belajar untuk berkawan dengan dia. Dalam ramai-ramai orang yang kita tengok, dia lagi berjaya daripada kita lah, dia lebih hebat daripada kita, dia lebih, pencapaian dia lebih besar. You cari jalan macam mana nak jadi kawan dia. Okay, belajar untuk berkawan dengan dia. Masalah ramai orang Melayu adalah apabila dia tengok orang lain berjaya,
dia rasa sakit hati, dia rasa iri hati, dia rasa tak happy. Okay, so dia akan rasa nak jauhkan dia, sama ada dia nak buatkan orang tu jatuh ataupun dia nak lari daripada orang tu. Ini masalah kebanyakan orang, especially orang Melayu kita, tak senang melihat orang lain berjaya. Tetapi itulah perkara yang kita kena ubah, okay? Iaitu di mana apabila kita nampak orang lain lebih berjaya daripada kita, kita kena cari jalan untuk berkawan dengan dia. Cari jalan macam mana kita boleh bercakap dengan dia. Sebab kita akan nampak bila kita berkawan dengan orang lagi berjaya daripada kita, mindset dia berbeza dengan kita. Macam tu cara dia fikir. Macam tu betapa positifnya. Kita rasa kita dah positif, rupanya dia lagi positif. Kita rasa kita lah lebih besar semangat kita, lebih kuat kita punya semangat ni, spirit kita ni, rupanya dia lagi kuat, lagi power lagi. Nampak macam biasa, tapi dalam otak tu, minda dia tu expanded too much, besar berbanding kita. Okay? Dan kita akan hanya nampak tu bila kita start berkawan dengan dia, start bercakap dengan dia. Kalau sekadar tengok muka dia, tak dapat apa-apa. So that's the problem. Okay? So saya nak anda belajar tentang mindset ni, dan macam mana kita nak dapatkan mindset yang power. Macam mana kita nak stretch mindset kita untuk jadi lebih berjaya lagi. So far boleh faham tak apa yang saya explain? Okay? So far boleh handle tak satu tips pertama yang saya share dengan anda ni tentang mindset. Okay, so kalau anda faham, sila komen di ruangan komen di bawah. Okay, dan saya akan respon kepada anda. Kalau ada apa-apa soalan, kita boleh borak-borak santai. Sambil-sambil tu saya makan sikit. Kalau anda ada makanan pun boleh makan. Saya makan puding, roti puding ke apa tak, ni wife saya buat petang tadi. Okay, so saya sambil-sambil saya bercakap, kita makan. Bismillah. Zainul Abidin, orang yang berjaya mahu ke duduk bersama dengan orang-orang yang daif yang tak ada apa-apa. Ini satu masalah dia. Okay. Zainul Abidin, dan kebanyakan orang daripada kita selalu fikir kita nak kawan dengan orang yang lebih berjaya, tapi kita ni belum berjaya. Macam mana? Jawapannya, pergi je kawan. Pergi je. Sebab sebenarnya ada orang yang lebih berjaya daripada kita, tetapi dia suka tolong orang yang kurang berjaya daripada dia. Contohnya saya, Cik Wah. Contohnya saya. Okay, alright. Ada orang dia berjaya, tetapi dia tak ada masa nak layan orang-orang yang kurang berjaya. Okay, dia sebab dia sibuk. Okay, mungkin dia ada masalah lain. Okay, tetapi to be truth, okay, to be truth to you, ada orang yang dia berjaya dan dia nak tolong orang yang kurang berjaya. Tetapi you kena approach dia, you kena bercakap dengan dia, cuba cari jalan. Kalau dapat peluang lah. Sebab tu kadang-kadang kita cakap tentang peluang. Kalau ada peluang, bercakap. Dan kalau kita approach, dia tak ada masa dan sebagainya, it's okay. Jangan marah dia, jangan salahkan dia. Mungkin dia tak ada masa, masa dia berharga. Okay, dan dia tak dapat nak spend masa dengan kita. It's okay, cari lagi orang lain, cari lagi orang yang lagi berjaya. Bukan seorang je orang yang berjaya, ada ramai. So, cari lagi orang yang berjaya yang sudi nak berkawan dengan kita. It's okay, cari orang yang nak berkawan dengan kita. Okay, yang lebih berjaya daripada kita. Kadang-kadang tak semestinya orang berjaya tu adalah orang yang terkenal. Kadang-kadang orang yang berjaya tu jiran kita, kawan-kawan terdekat kita. Okay, mungkin adik-beradik kita. Tak semestinya orang-orang yang terkenal. Okay, so yang penting kita nampak dia lebih berjaya dan dia ada mindset yang bagus, yang betul. Kita cuba buat kawan dengan dia. Okay, dan satu lagi seni macam mana nak buat kawan dengan dia adalah kita kena lebih kurang sama dengan dia lah. Kalau dia orang yang berjaya, dia adalah orang yang positif, kita pun kena positif. So bila kita positif, cara kita bercakap pun positif, walaupun kita belum berjaya sangat, dia akan suka nak bercakap dengan kita. Dia rasa selesa. Okay, so kita boleh buat macam tu. Okay, dan make sure, okay, kita cuba untuk buat kawan dengan orang yang lebih berjaya. Okay, dia nak kawan dengan kita ke tak nak, itu soal kedua. Tapi kita cuba cari. Sebenarnya cara nak jadi kawan ni banyak. Okay, kalau ada seminar dan sebagainya, kita attend seminar, kita berkawan dengan orang yang lebih berjaya daripada kita. Okay, alright. So nak dikatakan cerita lah. Okay, pada tahun 2017 saya ada attend satu program nama dia Master Your Business. Saya spend masa tu RM5,997 untuk attend. Saya seorang bayar RM5,997 just nak masuk dalam program tu. 5 hari program di Shah Alam masa tu. Okay, dan masa tu saya bukan siapa-siapa. Saya masih lagi bekerja, makan gaji masa tu. Dan saya just nak attend dan nak belajar masa tu. Tapi bila saya masuk ke dalam program tersebut, dalam bilik seminar tu dia ada dalam 200 ke 300 orang peserta. Dan dia punya style seminar tu adalah meja bulat.
Satu meja bulat ada lebih kurang 8 orang. Okay, so bila kita duduk tu, ada meja bulat tu, kita akan ada satu meja yang ada 8 orang. So saya dengan 7 orang lagi. Okay, dan masa saya attend seminar Master Your Business tu, semua orang yang dekat dalam bilik seminar tu adalah jutawan. Okay, yang buat sebulan dalam RM400,000, yang buat RM100,000, yang buat 1 juta sebulan. Dia punya income dia. Okay, so kalau saya berlanggar bahu dengan dia, saya tanya income dia berapa, dia cakap RM400,000 sebulan. Muka biasa je. Okay, saya tanya umur dia berapa, umur 26 tahun. Okay, alright. So, semua kebanyakan masa tu adalah orang yang lebih berjaya daripada saya. Saya orang biasa. Saya income biasa saja masa tu. Masih lagi sedang mencari rentak saya jugalah sebenarnya. Mungkin saya berjaya, tetapi tidak berjaya macam diorang, hebat gila lah. Okay, tetapi bila saya bercakap dengan diorang very soft, very polite, very helpful. Kalau saya tanya apa rahsia kejayaan, diorang akan cuba share. Okay, dan kadang-kadang diorang cakap tak ada rahsia pun, just buat je. Okay, so kadang-kadang kita yang fikir banyak sangat, kita yang risau terlalu banyak sangat, nak ambil risiko, fikir banyak sangat. It's all about mindset kita. So bila kita bercakap dengan orang yang lebih berjaya ni, kita tahu, kita kadang-kadang dia tak cakap apa-apa, tapi kita nampak diri kita. Kita nampak diri kita how weak diri kita. Okay, how weak diri kita berbanding orang yang berjaya. Okay, bukan sebab orang lain berjaya itu hebat sangat, tetapi kita merendahkan diri kita terlalu rendah. Okay, so itu yang terjadi pada tahun 2017. Saya attend Master Your Business, dan saya cakap masa dalam program tersebut, bila saya berkawan dengan lebih orang yang jutawan berbanding dengan saya cakap mungkin hari itu adalah di mana saya yang paling rendah di kalangan semua orang yang berada di sini. Tetapi sebab hari ni saya buat keputusan untuk berada dalam bilik seminar ni bersama dengan semua jutawan yang ada dalam bilik seminar ni, insya-Allah satu hari nanti saya juga akan sampai ke level anda, iaitu semua jutawan yang ada dalam bilik seminar tersebut. Okey, dan insya-Allah saya bina perjalanan saya, bina saya punya langkah hingga sampai satu masa saya capai matlamat saya. Okay, so itulah yang saya nak beritahu anda. Bila kita berjaya, kita masuk dalam circle orang yang lebih berjaya daripada kita paling rendah dekat situ. Jangan sedih, jangan sedih, jangan risau, tapi sepatutnya bergembira sebab kita dah masuk dalam satu circle orang yang lebih berjaya daripada kita. Okay, dan kita sepatutnya inspire sebab orang lain boleh berjaya, kita juga boleh berjaya. Okay, ni baru satu point saya share dengan anda, termasuk dengan cerita-cerita inspirasi ni. Saya harap ianya mudah untuk anda faham dan nampak gambaran apa yang berlaku kepada saya. Okay, yang mengubah kehidupan saya. Okay, saya suka share benda ni sebab saya nak inspire anda jadi orang yang lebih berjaya. Okay, sebab kalau orang lain boleh berjaya, tapi kalau kita di luar sana, anda juga di luar sana dalam live saya tak berjaya, sedih sangat. Sebab kita juga boleh berjaya. Anda semua boleh berjaya, saya boleh berjaya, semua orang boleh berjaya. Tapi kalau anda ada mindset yang kecil, tertutup, anda restrict diri anda restrict potensi diri anda, maka anda sedang membuang masa sebenarnya. Sebab masa berjalan terlalu pantas, tetapi anda tidak gunakan potensi ataupun peluang yang ada, okay, untuk improve diri anda. That's key points pertama yang saya nak sampaikan kepada anda berkaitan dengan mindset. Okay, so kalau anda faham apa yang saya sampaikan, klik like, banyak-banyak dekat sini, klik like, okay, dan klik button share. Okay, so saya nak jawab kalau ada apa-apa yang anda tulis. Okay, so saya nak jawab. Okay, Joyana Henry, wah terbaik. Yes, Tuan Nizam, mindset. Okay, alright. Misha Hamdan, salam Tuan Nizam. Maksud pay yourself tu, maksud dia macam mana? Pay yourself maksudnya kita simpan duit setiap bulan. Ada satu video cara simpan wang. Anda pergi dekat YouTube, cara simpan wang. Antara video terawal yang saya buat di YouTube. Okay, video tu banyak kena kutuk sebab saya selalu bercakap berulang-ulang sampai orang kutuk video saya tu. Tetapi video tu antara video yang paling banyak views dia dekat YouTube saya. Dan anda boleh tengok cara buat pay yourself first, cara simpan wang Nizam Malik. Cari dekat YouTube. Okay, ni assignment untuk anda yang tanya tentang pay yourself first tu macam mana. Okay, ada cara dia. Okay, saya tak harap saya buat training dekat sini pula, nanti kita tak habis kita punya konten malam ni. Okay, so pergi dekat YouTube, saya dah share benda tu. Okay, cari cara simpan wang Nizam Malik. Okay, alright. Fazli Sabri, faham. Alright. Fuad, sekarang masuk waktu azan isyak KL. Okay, alright. Kejap-kejap azan. Okay, alright. Boleh ke tak ni? Okay, right. Farizal Hamidun, terbaik. Set up mindset, umur bukan penghalang untuk berjaya. Betul?
Okey, Hafiz Ismail, kalau tak boleh dekati orang yang berjaya, boleh cuba dekati orang-orang yang dekat dengan orang yang berjaya. Itu betul lah. Itu pun hebat juga tu. Okay, alright. Sambil-sambil makan boleh santai sikit. Saya dengar ada orang cakap jangan makan masa live. Kenapa pula? Suka hatilah. Tengku Azman, terima kasih kerana share. Great Tuan Nizam. I thought this point of motivation is so good. Thanks Tuan Nizam. Terima kasih. Kalau anda rasa apa yang saya share ni bermanfaat, bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita dekat luar sana dapat point saya ni. Okey? Cik Kia, selalu kena tipu macam mana? Okey. Selalu kena tipu ni sebab satu je sebab. Yang pertama, kita ni tamak. Kita kena tipu sebab kita tamak. Nombor dua, kita kena tipu sebab kita tak ada ilmu. So kenalah tipu jawapannya. Okey. Dan yang ketiga adalah kita kena tipu sebab keadaan kita ni terdesak. Okey, kita terdesak ataupun kita dalam keadaan yang tidak proper. Okey. So kena tipu boleh berlaku dalam hidup, tetapi belajar daripada kena tipu. Saya pun pernah kena tipu. Nak tahu cerita saya kena tipu, nantikan sesi Pillow Talk with Nizam Malik, saya cerita kepada anda macam mana saya kena tipu sampai habis semua duit saya licin. Okey. So nantikan cerita saya nanti, okey. Cerita kena tipu tajuk dia, okey. Okey. So siapa yang selalu kena tipu, yang biasa kena tipu, nanti kita borak sama-sama pasal topik selalu kena tipu, okey. So jangan risau, saya ada pengalaman yang menarik nak share dengan anda, okey. Alright. Muhammad Adnan Hassan, diet yang sihat tu makan buah je malam tuan. Ni bukan buah ni kek. Kek puding ke apa tak? Kek roti puding wife saya buat petang tadi, okey. Saya makan je lah, okey. Muhammad Abdul Aziz, sedih sangat sebab 16 ni tak dapat bersama kerja. Okey, kita bukan buat 16, kita buat 17. Mungkin 17 anda boleh join, okey. Alright, Isa Ishak, PM umum sesuatu agak-agak minggu depan apa saham yang akan menaik? Tak tahulah, tengoklah minggu depan, okey. Okey. Iswandi Nyai, lawa baju bos. Okey, yes, ini adalah baju limited edition. Okey, hanya Nizam Malik je yang boleh pakai. This is Nizam Malik punya baju. Okey. Alright, terima kasih kerana komen. Muhammad Firdaus, puding roti mantap. Terima kasih. Alright. Amizun Arifin, dah dengar cerita tuan? Dah dengar cerita rupanya. Tak apa, nanti saya cerita in greater detail macam mana boleh kena tipu saya ni. Okey. Alright, so tak apa. Okey, so kita teruskan. Okey, so tadi saya share dengan anda nombor 1. Okey, siapa yang rasa semangat, komen semangat. Okay, right. Irfan Osman, tuan ada buat bisnes ke? Ada, saya buat bisnes. Okay, right. Saya minat bisnes, saya suka bisnes, okay. Dan saham juga adalah perniagaan. Kita memiliki perniagaan, okay. So, saham adalah kita boleh buat bisnes tanpa perlu buat bisnes. Okay, kita kerja kita beli saham sahaja. Lagi best. Okay, right. So, boleh tak saya teruskan yang kedua? Okay. So yang pertama tadi adalah berkaitan dengan mindset. Macam mana anda nak berjaya, anda kena besarkan mindset. Ramai daripada anda ni sebenarnya penakut. Ramai daripada kita sebenarnya penakut. Takut itu, takut ini. That's the problem. So mindset kita kecil, okay? Tapi orang nak berjaya, kita kena berani. Masalahnya nak berani, kalau kita silap langkah, problem. Sebab tu kita kena ada circle yang power, yang padu, okay? So berkawanlah dengan orang yang power, okay? Follow orang yang berjaya, okay? Alright. Siapa tu? Juliana Henry. Aduh, tertekan ikon marah. Sorry tuan. Itulah, marah betul tu nampaknya. Alright. Okay, semangat gila. Muhammad Ashrik Miskam. Okay, terima kasih. Semangat. Abi KMKN. Okay, alright. So, nombor 1 adalah mindset besar ataupun kecil. Saya dah beritahu anda kena besarkan mindset. Jangan takut untuk besarkan mindset, okey? Okay, alright. So itu yang pertama. Yang kedua, okey, tadi yang pertama ni kalau saya cakap pasal mindset, ingat getah. Okey, ingat kita punya analogi getah Kalau kita stretch getah ni dia jadi apa? Dia akan jadi menggelebih, dia jadi besar. Okey? So yang kedua adalah apa yang akan menentukan anda berjaya, okey, yang akan menjadikan anda berjaya dengan lebih padu lagi adalah kuasa tindakan. Okey, tulis dekat ruang komen kuasa tindakan.
Okay, kuasa tindakan akan menentukan kejayaan anda. Okay, ramai orang dia pergi belajar banyak benda, dia cakap banyak-banyak sangat, tetapi dia tidak ada tindakan, dia tidak ambil tindakan. Okay, ramai orang cakap tentang saham itu ini, saham bagus, saham tak bagus, itu ini, bersilat sana sini, tetapi dia sendiri tak beli saham. Sebab apa? Akaun CDS pun tak ada. Okay, so kuasa tindakan yang akan menentukan betapa power result anda. Okay, kita nak bercakap tentang result, jadi dia membezakan tentang kuasa tindakan. Okay, nak cakap tentang kuasa tindakan ni, saya suka bercakap tentang beza antara exam oriented dengan result oriented. Okay, saya adalah orang yang result oriented. Saya suka fokus kepada result, macam mana kita nak produce result. Okay, dan saya dulu, okay, daripada exam oriented, saya dah shift kepada result oriented. Okay, dulu masa kita zaman belajar, okay, saya dulu adalah orang yang fokus lah. Kalau exam kita betul-betul nak fokus, nak dapatkan A dan sebagainya. Alhamdulillah masa PMR saya dapat 7A, masa SPM juga saya dapat 7A. Okay, so masa college matrikulasi juga saya pernah dapat 4 flag. Okay, masa peperiksaan lah, exam dekat college matrikulasi. Alright, so basically dulu saya adalah seorang yang exam oriented. Kita dibesarkan dalam mindset exam. Dan kita mesti nak score. Siapa yang score exam, dia pandai dan dia boleh berjaya. Itu mindset zaman dululah. Okay, tapi bila saya dah keluar daripada sekolah ni apa semua, dan saya start berkawan dengan orang yang buat bisnes, orang yang melabur, saya faham tentang kewangan ni, iaitu dia adalah result kita adalah berapa income yang kita boleh buat. Okay, dan after all, result yang kita dapat tu, income yang kita buat tu adalah kita nak gunakan untuk apa? Okay, untuk bantu orang ke, atau untuk buat kejahatan. Okay, so bila kita belajar tentang kewangan, bila kita ada duit yang banyak, kita diajar untuk buat kebaikan, iaitu kita boleh sedekah kepada orang, kita boleh bayar zakat, kita boleh memberi kepada ibu bapa kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang memerlukan. Kita boleh beli, contoh kita beli kereta, kita beli kereta sebenarnya kita bantu orang yang jual kereta. Kalau tak ada orang yang mampu beli kereta, orang yang jual kereta akan bersedih, sebab dia nak jual kereta, tak ada orang nak beli kereta dia. Tapi disebabkan kita ada kemampuan, kita boleh beli kereta, penjual kereta dapat dia punya manfaat dia. Okay, so that's tentang result oriented. Okay, so macam mana orang yang exam oriented selalunya gagal dekat dalam dunia di luar sana, di dunia kewangan, disebabkan mereka ni fokus kepada exam semata-mata. Result mereka ni lebih kepada on paper semata-mata. Hanyalah kepada sekeping kertas, hanyalah kepada sekeping sijil, hanyalah kepada segulung ijazah. Okay, so itu adalah orang yang exam oriented. Saya tak kata salah, tetapi saya lebih kepada result oriented. After all, kita nak produce result, dan result tu memberi impact kepada kehidupan kita. Okay, so saya nak tanya anda, berapa ramai daripada anda yang ada sijil, yang ada diploma, yang ada degree, tetapi kepingan kertas itu hanyalah disimpan dalam file sahaja, dan dia tidak memberi apa-apa kepada anda. Okay, mungkin anda dapat pekerjaan because of sijil tersebut, tetapi hari ini kertas tu tidak jadi apa-apa. Anda tidak buat apa-apa dengan kertas tersebut. Okay, saya adalah lepasan degree dalam bidang farmasi, tetapi sijil saya dalam bidang farmasi tu simpan dekat dalam file je, dan saya sekarang tak praktis sebagai farmasis pun. Okay, itu pilihan saya. Okay, saya tak kata farmasis tak bagus lah, farmasi tak bagus, tidak. Okay, tetapi degree dia akan terhenti dekat situ. Tetapi apa yang saya buat adalah income dari pelaburan saham, pelaburan hartanah, bisnes dan sebagainya. Dia yang lead my life basically. Dia yang pay the bills, kita sebut pay the bills. Okay, so apa yang saya nak beritahu anda adalah, kalau anda nak berjaya, it's all about kuasa tindakan anda. Lagi kuat kuasa tindakan anda, lagi cepat tindakan yang anda ambil, lagi cepat result yang anda dapat. Okay, so cara untuk anda berjaya dengan cepat seperti orang lain berjaya, anda tengok tindakan anda. Kalau tindakan anda tu slow, perlahan, okay, mengensot dan sebagainya, lambat sangat, tak bergerak-gerak, macam mana anda nak expect anda akan capai kejayaan yang anda impikan? Okay, so ramai daripada kita, termasuk saya dulu juga, suka bertangguh. Nak buat tapi nantilah. Okay, nak belajar tetapi tengoklah orang lain kalau berjaya dulu baru kita buat lah. Itu adalah mindset ataupun tindakan yang
slow. Okay, yang menyebabkan result kita juga slow. Okay, so sebab itulah pentingnya ada kuasa tindakan. Kadang-kadang kita punya ilmu bukanlah banyak sangat, tetapi kuasa tindakan kita padu. Okay, ada orang tu dia belajar tak adalah tinggi mana, biasa je, tetapi kuasa tindakan dia ke depan. Setiap hari dia bangun dengan semangat membara untuk lakukan sesuatu. Ada benda yang dia nak buat. Dia pagi dia bangun, dia nak buat something. Okay, ada orang dia bangun pagi, dia tak tahu nak buat apa, dia tak tahu hidup ni untuk apa. Okay, dia tak tahu nak memberi nilai kepada orang lain. Okay, so itu yang membezakan seseorang tu boleh berjaya dengan sangat luar biasa ataupun jadi orang biasa-biasa sahaja. Okay, so boleh faham tak dua keadaan ni? Okay, tindakan pantas dengan tindakan yang perlahan. Okay, so adakah tindakan anda pantas ataupun tindakan anda perlahan? Anda yang buat keputusan. Okay, so sebab tu result kita ni berpandukan kepada kita. Kita pantas, kita kuat, kita cepat, kita akan dapat result kita. Tapi kebanyakan pada kita adalah perlahan. So apa kata tahun 2020 ni sejajar dengan secepatnya masa berlalu, apa kata kita lajukan langkah kita, cepatkan lagi, okay, dan supaya kita juga boleh dapat result yang luar biasa. Okay, alright. So kita dah berlangsung selama 45 minit. Saya harap anda masih lagi setia bersama dengan saya. Okay, dan saya sedang explain kepada anda macam mana anda boleh jadi seorang yang lebih berjaya pada tahun 2020 dan nak masuk tahun 2021 nanti. Okay, alright. So saya nak baca sikit anda punya komen. Mizidi, saya belajar terus buat, mula-mula takut, sekarang selepas buat kajian terus buy, alhamdulillah ada untung, ada juga sedikit rugi. Okay, Juyana Henry, kuasa tindakan yang padu dan pantas. Suryani Abdul Aziz, I baru buat CDS account semalam. Okay, tak apa, yang penting anda bermula. Okay, alright. Muhammad Kamal, kalau guna CDS Rakuten boleh juga buat kajian dalam saham tak? Saya tak pasti sebab saya tak pakai Rakuten, tapi kajian saham saya gunakan RHB Trade Smart. Okay, Muhammad Ashrik Meskam, saya simpan diploma saya. Okay, alright. Muhammad Kamal, kalau ada modal RM1,000 boleh guna labur dalam saham. Betul tu. Muhammad Hafiz, betul tuan, sekarang sekadar dalam file sahaja. Okay, alright. Zamri Haji Yaakob, kereta dah keluar ke tuan? Belum lagi, nanti dah keluar, nanti saya tunjuk. Kamal Samad, asyik loss di saham global, adakah akan mempengaruhi pemikiran kita di bursa? Jawapannya adalah bergantung kepada tuan. Kalau tuan mempengaruhi minda tuan, terpengaruhlah tuan. Okay, kalau tuan tak mempengaruhikan minda tuan, tak terpengaruhlah tuan. Okay, especially kalau dengar cakap saya. Okay, alright. Hazmizan Hassan, power lah tuan Nizam. Muhammad Roshaidi, Muhammad Sabki, semangat membuat hari ni, 3 kali profit hari ni atas bimbingan tim Tuan Nizam. Terima kasih, tahniah Tuan Muhammad Roshaidi, Muhammad Sabki kerana berjaya buat profit dalam saham 3 kali hari ini. Syukur banyak-banyak, jangan lupa untuk bayar zakat. Okey, jangan lupa untuk bersyukur atas rezeki yang dapat pada hari ini. Okey, so bila kita berjaya ni, kita jangan lupa diri, kita sentiasa bersyukur, beringat. Okey, cakap terima kasih kepada orang yang bantu kita. Semua tu adalah perkara yang insya-Allah akan memberikan kita result yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Okay, terima kasih kepada anda yang masih sedia bersama dengan saya. Okay, alright. Okay, dan hopefully anda semua mendapat manfaat lah daripada perkongsian saya. Okay, alright. Zaiful Hasbiallah, kalau nak melabur saham ni, berapa modal paling rendah kita boleh melabur dan berbaloi tak kalau modal rendah untuk newbie? Yes, mulakan dengan modal yang rendah, tetapi bila kita nak grow betul-betul, start scale up. Dan bila anda nak scale up, anda kena pastikan anda konsisten dalam kajian saham anda. Dia proses demi proses. So kalau anda cepat lalui proses ni, maka cepatlah anda buat income dalam saham. Anda lambat dalam proses ni, anda lambatlah result anda. Okay, so kena fokus kepada apa yang sepatutnya anda buat. Okay, alright, terima kasih kepada yang komen. Okay, alright. So kalau anda dapat poin-poin penting, kalau saya cakap ni jadi aha, oh macam tu, aha, tulis dekat ruangan komen. Okay, dan mungkin dianya akan mengubah anda, mungkin akan memberi kesan kepada anda. Okay, alright. Faris Yusof, saya baru nak belajar saham 17 Juni, NSMO saya dah daftar. Adakah saya patut buka akaun CDS atau tunggu lepas NSMO ni? Okay, Tuan Faris Yusof, tuan boleh hubungi tim Saham Masri untuk dapatkan bimbingan macam mana nak buka akaun CDS. Kalau tuan boleh buka akaun CDS sekarang, bermula sekarang, lagi bagus. Kalau nak tunggu selepas NSMO pun boleh, tak ada masalah. Okay, so hubungi tim Saham Masri, reply pada mesej yang tuan dapat tu.
dan kami akan berikan info macam mana tuan boleh buka akaun CDS yang betul. Okey, pastikan dapat daripada bimbingan daripada tim Saham Asri. Takut-takut anda tersalah buka akaun CDS. Okey, salah buka akaun CDS yang salah, nanti anda tidak boleh lakukan aktiviti pelaburan dan trade saham dengan betul. Okey. Alright. Norman Osman, jiwa besar, usaha besar. Betul tu. Terima kasih kepada anda yang respon dan anda memang terbaik. Sekiranya anda sedang menonton sesi live video ini dan anda sedang fokus dan stay, ianya bermaksud anda serius untuk jadikan tahun 2020 dan tahun 2021 anda adalah tahun yang lebih baik. Okey, saya nak ucapkan tahniah kepada anda sebab anda berbeza daripada orang lain di luar sana. Okey, yang masuk lepas tu tak boleh tahan, tak boleh fokus, dia keluar. Okey, tapi anda kekal, okey, fokus. Okey, satu lagi ciri orang yang berjaya adalah dia fokus. Okey, dia buat sesuatu sampai habis. Okey, ni tak berhenti, baru buat sikit berhenti sekerat jalan, buat sikit berhenti sekerat jalan. Itu ciri-ciri orang yang gagal. Okey, alright. Muhammad Nur Idris masih fokus, top fan saya. Terima kasih Umi Hani. Yes, serius. Okey, kalau anda serius, komen serius. Okey, nak tengok siapa yang serius, betul-betul serius. Okey. Alright, Muhammad Rizan Ibrahim is watching. Umi Hani, top fan saya, fokus. Okey, alright, terbaik. Okey. Betul Muhammad Roshaidi, kurangkan alasan, lebihkan usaha nak berjaya. Nak berjaya kena lebihkan usaha, lebihkan positif, bukan bagi alasan. Sampai bila kita nak menang dengan alasan? Betul tak? Okey, alright. Syahriza Shah, saya dulu dah ada akaun CDS tapi dah lama tak aktif. Kena buat lagi yang baru ke boleh renew sahaja? Boleh renew sahaja, boleh aktifkan balik akaun CDS anda. Okey, alright. Alright, terima kasih kerana anda komen. Okey, alright, so kita dah share dua. Saya dah share dua dah tadi. Yang pertama adalah mindset anda. Pastikan anda ada mindset yang besar. Bermula dengan diri anda. Besarkan mindset anda, besarkan impian anda. Okey, yang kedua adalah tindakan. Kuasa tindakan anda. Pastikan anda bertindak. Jangan sekadar tengok je, nak tapi tak bertindak. Macam mana nak dapat? So, kena bertindak. Okey. Dan yang ketiga, ni yang saya nak sampaikan kepada anda. Okey, dan pastikan anda fokus, okey, dalam perkongsian saya ni. Okey, dan ready untuk the next journey. Okey, saya akan cuba sampaikan secepat mungkin untuk anda. Okey, alright. So macam mana kita nak jadi orang yang lebih berjaya? Okey, dia sebenarnya sangat-sangat berkait dengan level income kita. Okey, so dengar betul-betul saya nak explain ni. Okey, so level income kita ni akan menentukan kita punya pencapaian kita ni besar ataupun kecil, cepat ataupun lambat. Okey, berapa level income kita. Okey, dan level income kita ni ditentukan dengan level ilmu kita. Tahap income kita ni ditentukan oleh tahap ilmu kita. So, kalau ilmu kita, dengar betul-betul kalau ilmu kita hanyalah tahu buat RM2,000 sahaja, maka income kita akan stay dekat RM2,000 sahaja. Okey? Dengar betul-betul ni, saya nak explain ni. Kalau anda keluar ni, kalau anda kalau anda tak dengar ni, memang rugi. Memang rugi sangat-sangat. Sebab benda yang saya explain ni akan mengubah hidup anda. Especially tim saya, tim Saham Asri yang mendengar secara live. Dengar betul-betul ni, saya sampaikan kepada anda ni untuk anda dengar betul-betul dan fahamkan. Sebab kita akan go through this process sama-sama dalam kita growing tim Saham Asri. Okay? Alright, so level ilmu kita ni akan menentukan level income kita. Okay? So kalau kita tahu buat RM2,000, income kita akan stay dekat RM2,000. So, macam mana kita nak naikkan income kita kepada RM5,000? Jawapannya adalah kita kena naikkan ilmu kita kepada level RM5,000. Okay? Kita kena tahu macam mana nak buat RM5,000. Okay? So, bila kita tahu macam mana nak buat RM5,000, income kita secara tak langsung akan naik jadi RM5,000. Okay? Sebab kita tahu macam mana nak buat RM5,000. Okay? So, bila kita punya ilmu dekat RM5,000, macam mana kita nak naik ke RM10,000 punya income lah, kita cakap income adalah kita kena naikkan ilmu kita kepada RM10,000 punya level. Okay, level RM10,000 tu kita kena dapatkan ilmu tersebut. Okay, kemudian income kita akan naik secara tak langsung kepada RM10,000. Okay, so ini adalah perkara yang berlaku bila kita improve knowledge kita, especially knowledge berkaitan dengan kewangan, tentang pelaburan dan juga perniagaan. Ada ilmu dia yang kita, kalau kita belajar, kuasai dan kita implement, income kita akan meningkat setara dengan ilmu kita. Okay, alright. So, itu yang berlaku bila income kita meningkat, ilmu kita meningkat, income kita meningkat. Okay.
Tetapi apabila anda dah sampai, apabila anda dah capai ke tahap RM10,000 punya income, dan sekiranya income anda jatuh ke satu paras yang lebih rendah. Contoh, anda biasa buat RM10,000, tiba-tiba income anda turun jadi RM5,000, anda tidak akan senang hati. Anda tidak akan selesa. Anda tidak akan boleh handle sebenarnya. Dan anda sentiasa nak dia naik semula ke paras ni. Sebab level anda adalah RM10,000. Tapi bila income anda jatuh ke paras ni, tapi ilmu anda dekat RM10,000, anda akan buat sesuatu untuk naikkan balik semula ke RM10,000. Sebab tu, ramai orang boleh jadi kaya tiba-tiba. Tiba-tiba dapat untung saham RM20,000 ke, ataupun dapat duit pesaka ke RM10,000, RM200,000 ke, ataupun menang loteri ke, kalau main loteri lah. Contoh kata, minta dijauhkan, tetapi contoh ada orang dapat selebuk duit macam tu. Ataupun menang kes saman ke apa ke. Dapatlah duit banyak. Tetapi sama ada duit tu boleh bertahan dengan dia ataupun tidak, bergantung kepada ilmu yang ada dekat dalam minda dia ni. Kalau dia tidak ada ilmu tentang kewangan, tentang pelaburan, tentang perniagaan, maka duit yang banyak tu akan habis dalam sekelip mata. Sekelip mata habis. Sebab tu kalau anda tengok ada orang dapat duit pesaka RM200,000, RM300,000, dia tunjuk dalam akaun dia ada RM200,000, tiba-tiba lepas beberapa bulan ataupun setahun, duit tu dah tak ada lagi, tak tahu pergi mana. Sebab dia tidak ada ilmu untuk handle duit sebanyak itu. Tetapi orang yang dia upgrade knowledge dia daripada bawah, dan maintain dia punya income setara dengan ilmu dia, bila income dia jatuh, dia akan naikkan semula. Bila income dia jatuh, dia naikkan semula. Bila duit dia habis keluar, duit dia akan datang balik macam tu. So sangat penting untuk you ada knowledge tentang kewangan di tahap yang mana. Kalau anda sekarang boleh buat setakat RM1,000 je, boleh buat RM500, RM300 dalam pasaran saham, maksudnya knowledge anda dekat situ, anda tahu buat tu je. So kalau anda start belajar lagi untuk fahamkan apa yang boleh increase anda punya pendapatan, maka income anda akan meningkat setara dengan knowledge anda, dan dia akan sustain di situ. Sama juga dalam bisnes, kalau anda punya income naik ke paras RM10,000, RM20,000, RM50,000, RM100,000, anda dah biasa buat, anda tak akan senang tak senang hati kalau dia jatuh, dan anda akan cari jalan macam mana nak naikkan dia balik semula. So itulah knowledge tentang kewangan yang sangat-sangat padu, yang kalau anda dapat, dia akan change your life for the rest of your life. So sebab tu knowledge ataupun ilmu sangat-sangat penting. Kalau kita boleh bermula sekali lagi, kalau saya balik semula ke umur saya 25 tahun, kalau saya balik semula ke umur saya 27 tahun, ataupun mungkin lebih awal lah, 23 tahun, saya akan bermula balik semula dengan invest for knowledge. Saya akan invest for knowledge. Apa perkara yang saya akan buat adalah, saya akan laburkan apa duit yang saya ada, income yang saya ada, untuk belajar apakah teknik terbaru, apakah cara jana wang yang terbaru pada tahun 2020, 2021. Sebab dia akan memberi kesan kepada saya pada setahun akan datang, 5 tahun akan datang, yang memberi impact yang akan change my life. Di mana orang lain struggle, saya insyaAllah akan lebih selesa. So ini adalah rahsia yang saya ingin share kepada lebih ramai orang di luar sana tentang macam mana nak jadi lebih berjaya. Dan you don't have to be orang yang sangat terkenal, sangat luar biasa, ada sertifikat, macam-macam sertifikat, tak perlu. You just jadi be yourself, dengan attitude yang betul, dengan mindset yang betul, dengan kuasa tindakan yang betul, dengan ilmu yang betul, insya-Allah, dengan bimbingan juga yang betul daripada mentor yang betul, anda juga boleh berjaya change your life. Daripada dulu bertahun-tahun biasa-biasa je hidup, insya-Allah akan berubah jadi something. Selepas tahun ada peningkatan, lepas 5 tahun ada perubahan. So ini adalah 3 benda yang saya regard sebagai sangat-sangat penting. Dan saya percaya sekiranya anda start buat benda apa yang saya share ni, anda start cari ilmu, anda start bertindak, anda start ada mindset yang lebih besar, your life akan start berubah. Start berubah. Dan janganlah expect berubah dalam masa 1 hari. Ini masalah juga ramai orang. Mindset dia salah. Dia berubah baru tak sampai sehari, tetapi dia expect kehidupan dia berubah dalam masa 1 hari tersebut. So expect dia mengambil masa, tetapi you kena consistent. Be consistent dengan mindset anda, dengan tindakan anda, dan juga level of knowledge anda. Sentiasa belajar untuk improve. Dan nak belajar ni, belajar daripada orang yang betul-betul berjaya. Jangan belajar daripada fake gurus dekat luar sana. Ramai orang buat
sharing, talking dan sebagainya, tetapi dia pun sendiri tak berjaya sangat. Dia cuba sell something saja kepada anda. Cari orang yang betul-betul nak train anda, okey, nak melihat anda berjaya, okey, dan ada proven result. Dah bantu ramai orang berjaya buat apa yang dia buat. Okey, dan insya-Allah anda juga sampai masanya akan dapat result yang anda inginkan, yang anda impikan, insya-Allah. Okay, alright. So saya harap saya share sesuatu yang bermanfaat kepada anda malam ini. Alright, kalau anda rasa suka dengan apa yang saya kongsikan, rasa terinspirasi, rasa motivated, rasa ada harapan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 ni, pastikan anda klik button share. Jangan biarkan manfaat ini terhenti di sini. Sampaikan kepada lebih ramai orang, sebab sekiranya ada manfaat ilmu yang saya kongsikan pada malam ni, inspirasi yang saya kongsikan pada malam ni, dia mungkin akan memberikan manfaat kepada lebih ramai orang. Dan anda tak tahu, dengan klik button share anda tu juga anda mendapat sedikit tempias kebaikan, manfaat daripada perkongsian saya. Okey, klik button share, klik sebanyak mungkin, klik like sebanyak mungkin dan klik button share sebanyak mungkin. Semoga ada sedikit manfaat yang kita dapat kongsikan bersama pada malam ini. Okay, alright, so itu sahaja yang ingin saya kongsikan pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda semua yang menonton secara live. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang mendoakan kesihatan saya. Just few days ni saya tak berapa sihat, demam sikit, gigi sakit, bengkak, geraham bongsu nak tumbuh. So saya tak berapa sihat, saya nak live pun tak sedap, nak cakap pun tak okey. Tapi Alhamdulillah hari ni dah bertambah sihat, bertambah baik, dah semangat sikit saya bercakap. Semua adalah berkat doa-doa daripada anda yang follow saya, yang sentiasa wish saya yang terbaik, yang menulis perkara yang baik di Facebook page saya. Okey, dan saya ucapkan terima kasih kepada sokongan anda yang menonton secara live malam ni. Okey, dan saya sentiasa doakan juga yang terbaik untuk anda. Apa sahaja yang anda nak lakukan, jangan risau. Just do it your best, okay, dan fokus kepada result yang anda mahukan. Okay, alright, so follow saya di Nizam Malik page, follow perkongsian saya dan follow perkongsian tim Saham Masri. Okay, dan saya harap kami di sini dapat membantu anda untuk tingkatkan level knowledge anda dan membantu anda memangkinkan tindakan anda dan membesarkan mindset kejayaan dalam diri anda. Okay, alright, so setakat ini sahaja untuk malam ni. Saya ada temu janji dengan mentor saya, ada sedikit online coaching malam ni. Alright, so saya harap masa yang saya berikan kepada anda ini bermanfaat dan kita jumpa lagi dalam sesi live video yang akan datang. Malam esok, sepanjang pagi esok sampai petang saya ada sesi kelas dengan mentor saya, iaitu Zam Saham. Saya masih lagi belajar saham bersama dengan mentor saya. Alright, so insya-Allah doakan saya dipermudahkan urusan untuk belajar dan saya dapat memberi lebih banyak lagi manfaat kepada lebih ramai orang. Okey, sekian saja daripada saya malam ni. Salam sayang, salam saham, salam kejayaan. Mohon maaf sebarang salah dan silap. Kalau saya tersalah cakap, terguris kata, hati dan sebagainya, saya mohon maaf. Okey, dan all the best untuk anda semua. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi. Bye bye.